Assalamualaikum, selamat pagi semua. So hari ni 14 hari bulan Jun 2021. Okay, kelas pertama kita selepas kita berehat selama 2 minggu kerana cuti lah, school holiday. Jadi hari ni kita nak sambung lagi. Kita tak dapat datang sekolah, kita tak boleh buat kelas secara bersemuka lagi. Jadi hari ini nak ataupun tak nak, cikgu terpaksa juga, kita teruskan juga dengan kelas online kita, dan hari ini cikgu cuba nak ringkaskan seringkas-ringkasnya berkaitan dengan subtopik yang akan kita buat pada hari ini. Sebab view cikgu untuk video yang sebelum ni pun 9 orang saja yang lihat, So ada 5 orang yang tak tengok pun berkaitan dengan topik ataupun subtopik group 1 of element. So ada 5 orang yang memang tak tahulah berkaitan dengan kumpulan 1, dan juga memang cikgu rasa tak buat pun latihan cikgu. Okey, yang mana yang akan lihat video ni nanti, akan lihat kita punya PDPR ni nanti, maklumkan kepada rakan-rakan yang lain. Kalau nanti kita buka sekolah, bila cikgu tanya berkaitan dengan soalan tentang group 1 dan awak tak boleh jawab, awak duduk di luar daripada kelas cikgu, jangan masuk kelas cikgu. Itu adalah hukuman yang akan cikgu buat pada awak semualah. Sebabkan tempoh 2 minggu yang cikgu bagi cukup lama untuk awak sepatutnya study lah. Awak tak boleh nak mengharapkan semata-mata daripada cikgu je. Awak sendiri kena ada effort. Tahun ni SPM baru-baru ni keluar, SPM 2020, kita mencapai keputusan yang sangat baik bagi kimia. Ada 4 orang yang dapat A, 2 orang dapat A+, 2 orang dapat A. So ada 4 orang dapat A, dan yang lain pun keputusan memuaskan B+ dan sebagainya. So itu effort daripada cikgu dan juga daripada pelajar sendiri. Kalau cikgu lihat kepada awak sekarang ni, nampak macam effort awak masih tak cukup. Jadi mungkin result macam tu pun susah awak nak capai lah. Okey, so cikgu tak nak buang masa, kita sambung dengan group 17, ataupun group 17 ni lebih dikenali dengan nama halogen group. Bila cikgu sebut halogen group, means cikgu menerangkan ataupun cikgu merujuk kepada kumpulan 17, halogen. Okey, apa yang ada dalam group halogen ataupun kumpulan 17? Kita ada fluorine. Awak boleh rujuk pada awak punya periodic table. You can refer to your periodic table. Fluorine dengan simbol F, chlorine, simbol dia Cl, bromine, Br, iodine, I, S13, At. Okay, this is 5 elements which is include in the group 17 ataupun halogen group. Okay, so you have to remember, you have to pastikan you hafal semua ni. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, S13. Okay, the element also known as halogen. So cikgu dah beritahu halogens. Wujud sebagai exist as diatomic molecules. Means kalau cikgu sebut fluorine bila cikgu sebut dia mesti F2. Bila cikgu sebut chlorine Cl2. Bromine Br2. Dia wujud dalam bentuk diatom. Molecules diatoms. Iodine I2, S13 At2. So semua mesti ada 2, bermaksud dia diatom. Kalau kita tulis dalam bentuk structure, fluorine F dengan F begini, so dia ada attach dengan satu ikatan, yang kita panggil sebagai covalent bond di situ. But about the bonding we will discuss in our next topic, chemical bond. Alright. So after that, they are poisonous. This is the physical state dia. Maksudnya dia adalah gas yang beracun. Dia acidic gas. If we have water ataupun this gas or this halogen react with water, it can be a poisonous. Means dia akan jadi acid. Okay. Physical properties. What do you have to know about the physical properties? You know, group 14 and until group 18, all elements in this group is a non-metal elements. Okay,
So dia punya physical state dia mesti berpandukan kepada non-metal. Non-metal banyak sifat-sifat non-metal yang tak sama dengan metal. Yang pertama sekali apa yang awak perlu tahu, low melting and boiling point. Dah tentulah metal high. Kalau non-metal low. Low melting point and boiling point. Takat didih dan takat lebur yang rendah. Exist as diatomic molecules, ni dah sebut tadi, wujud sebagai molekul dua atoms. Change in physical state. How the physical state dia change. Maksudnya daripada atas ke bawah, bagaimana perubahan dia. Kalau fluorine dia gas, warna dia pale yellow. Warna dia yellow yang pudar. Pada ada setengah-setengah buku dia sebut yellowish greenish, ataupun kuning kehijauan, kuning kehijauan pun boleh diterima juga. Chlorine greenish yellow. Fluorine yes pale yellow, cikgu silap. Chlorine yang warna dia ni, chlorine warna dia kuning kehijauan. Fluorine tadi betul lah pale yellow, kuning muda. Dia semakin ke bawah, descending the group, warna dia akan jadi semakin gelap. The color will be darker, ataupun semakin gelap. Okey, yang seterusnya bromine reddish brown liquid. Maksudnya warna dia warna perang lah, perang cecair, cecair yang berwarna perang. Ini pada suhu bilik ni, in room temperature, suhu bilik. At a room temperature, fluorine is a gas, chlorine also is a gas, bromine is a liquid, reddish brown liquid. Iodine, purple black solid. Warna dia dah warna purple, warna purple lah. Purple warna apa? Warna ungu kan? Ungu kehitaman. Itu dah warna iodine. Okey, 4 je awak perlu tahu. Acetylene tak payah. Acetylene dah terus dah warna dia black, dia solid juga. Sama macam iodine, acetylene. Tapi acetylene jarang ditanya, dia biasanya 4 ni sahaja, yang biasa kita gunakan dalam eksperimen dalam amal kita. So fluorine gas, yellow gas, pale yellow. Chlorine greenish yellow gas. Bromine brown liquid ataupun reddish brown liquid. Iodine purple solid ataupun purplish black solid, itu warna. Okay, we go to the chemical properties. Actually the physical properties dia tak lengkap lagi ni. Cikgu rasa ada banyak lagi yang kita boleh tulis. Bila dia non-metal, kita boleh bagi tahu juga yang dia punya cannot conduct electricity in any state. Ini juga salah satulah sebab dia non-metal, dia sama je. Kumpulan 14, 15, 16, 17 ni sama. Sebabkan dia bukan logam, so dia tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam apa jua keadaan. Gas, liquid, solid tak boleh. And then also we can talk about the density. Density also lower, lower density. Okay. Yang lain nanti kita tengok. Yang itu yang penting lah, cannot conduct electricity. Alright. So we go to the chemical properties. Chemical properties dia ada di sini ada 1, 2, 3 tak silap cikgu. First, it can conduct, it can react with water, and then it can react with metals, and also it can react with the alkali because it has the acidic properties. Jadi dia boleh bertindak balas dengan alkali. Okay, first one, react with water to form 2 acids. Okay, bila kita react dia dengan water ataupun kita tambah air pada dia, dia akan react. Reaction tu akan menghasilkan 2 asid. Satu adalah asid yang biasa dan satu lagi adalah asid peluntur atau kita panggil bleaching agent. Bleaching agent peluntur. Yang pertama tu asid lah. Yang kedua tu adalah agent peluntur atau bleaching agent, tersilap cikgu kalau kita sebut. Okey, X ni mewakili kita punya
halogen kita lah. Contoh cikgu ambil klorin Cl2 plus dengan H2O. Awak follow di atas je. H ni adalah hidrogen, hidrogen tambah dengan apa? Cl. X tu adalah Cl tambah dengan HOCl. Ya. Ini kita panggil sebagai asid. HCl adalah asid hidroklorik. Dalam bahasa Inggeris dia hydrochloric acid. Dan ini adalah hypochlorous acid. Ya, acid hypochlorous. Ya, nama dia berbeza sikit berbanding dengan nama untuk asid yang biasa. Ini HOCl, yang ni HCl saja. Ini adalah bleaching agent, ya, ataupun agent peluntur. Example, dia dah ambil example yang sama dengan cikgu buat tadi. Ni asid lah, ya. Ini dua-dua adalah acid solution, ya. Ini bleaching lah kan, bleaching properties. Ya, maksudnya agent peluntur. Dia boleh melunturkan pakaian. Ini yang digunakan ataupun dimasukkan ke dalam Clorox, ya. Agen-agen yang peluntur tu lah yang awak beli tu kan, untuk digunakan nak cuci lantai lah, cuci baju yang kesan kotoran yang degil kan. So boleh guna, tu bleaching agent. Okay, so itu the first one, reaction with water. Okay, so we can react with water. Okay, second one is ni, okay, nama dia tadi, hydrochloric acid, hypochlorous acid. Okay, so yang cikgu sebut tadi lah hypochlorous acid. Kalau bromin pula, kalau kita guna Cl, kita gantikan dengan Br kan. Ini dia jadi hypobromic acid. Lepas tu dia akan jadi hypobromous acid. Hypobromic acid dengan hypobromous acid lah. Kita gunakan HBr dengan HOBr, katakan sini Br2. Kan, so kita gantikan begitu je lah. Okay. Alright. And then it can react with hot iron or secara umum dia, generally dia kita kata dia metal lah. Metal. Okay, boleh bertindak balas dengan metal untuk menghasilkan iron halides. Iron 3 halides. Iron 3 halida. Okay, ini contoh 2Fe plus 3X2 dapat 2FeX3. Okay, macam mana nak buat ni? Kita kena tengok lah. First kali ni dua-dua ni tak payah tulis lagi. Awak mula-mula first buat Fe tambah dengan kita punya halogen. Ambil apa halogen? Br, katakan Br2 lah cikgu sebut. Sebab apa? Dia wujud dalam 2 atom. And then awak akan dapat 2 ni tambah akan dapat ferrum bromida. Tapi awak kena ingat Fe di sini, Fe cikgu bulat, Fe3. Awak kena ingat dulu kita belajar Fe2 dan cikgu juga cakap yang dalam kurungan ni menunjukkan dia punya nombor ion dia kan, Fe3+. So ini adalah Fe3+ lah. Jadi bila Fe3+, Br apa? Fe3+, Br berapa? Br minus. Jadi awak silang, awak akan dapat 1 sini 3. So awak dapat Fe1 Br3. Okay, so awak tulis Fe Br3. Okay, then baru you balance kan, ya. Fe sebelah sini 1, sini pun 1. Br sini 2, sini 3. Cikgu sebut apa? Genapkan yang ganjil. Sini ganjil nombor 3, jadi kena letak 2 supaya dia jadi genap. So 3 kali 2 kali 3, so bromin sini ada 6. Sini bromin ada 2, so bromin sini letak 3. Fluorin, ferrum kita ada 2, so depan letak 2. Okay, so itu cara kita buat lah. Tindak balas dia menghasilkan ferrum bromide yang warna dia adalah brown solid, pepejal perang. Ya, brown adalah warna perang. Example, dia tunjuk example yang sama. Cikgu kebetulan lah. Kebetulan cikgu tak tengok pun lagi. So dia gunakan example yang sama. Okay, sama. Okay, the last one. Okay, the second one ni number 2, reaction with metal. Ya, metal. Okay, boleh ke guna metal yang lain? Boleh. Ya, boleh guna metal yang
lain juga. Okay. Reaction with sodium hydroxide solution. Okay. So dia boleh react dengan sodium hydroxide solution which is alkali. Ya, sodium hydroxide solution atau kita tulis NaOH adalah alkali. Ya, to form sodium halides, sodium halate and water. Ada 3 dia hasilkan di situ ya. So kita buat ni dia punya persamaan general formula dia, X2 ni, X ni mewakili kita punya ni lah. Kita punya halogen kita ya. So cikgu gantikan Cl2 katakan tambah dengan NaOH. Jangan tulis dia punya nombor depan lagi. Awak akan dapat NaX itu adalah Cl lah, NaCl tambah dengan ni kita panggil sodium halate, ya, sodium halate. NaOCl tambah H2O di hujung ni. Okey, so letak di sini 2 lah. Ni persamaan umum dia. Kita imbang-imbang balancing, kita akan dapat situ 2 lah. Okey. So itu adalah tindak balas bagi persamaan ataupun tindak balas yang ketiga ya. Number 3, reaction with sodium hydroxide solution. It will form sodium halides, sodium halate 1 and water. Example, okay, dia guna iodine di sini ya. Dia guna iodine. So we got sodium hydroxide and then NaI adalah sodium iodide plus dengan sodium iodate 1 plus dengan water ya. Ni dipanggil sodium, nama dia ubah jadi iodate lah. Ini sodium iodide ya, iodide ni iodate. Ubah nama begitulah kalau kita nak ubah. Alright, we go iodate 1. Okay, nama dah ada dah situ. Okay, we go to the next. Okay, going down the group 17. Okay, cikgu berhenti takat ni dulu ya. Cikgu dah janji tadi ya, cikgu tak nak video cikgu panjang sangat. Okay, so we stop at the chemical properties. We already done with the physical properties and then we go to the chemical properties. So we stop here, then we continue for the next subtopic with our next class lah. Okay, so thank you. Nanti latihan cikgu akan bagi kemudian lah dalam awak punya note. Okay, lagi mudah cikgu bagi terus lah. Cikgu bagi terus latihan. Awak buat dalam buku modul you, buku surat 75 page 75, 4.5 elements in group 70. You buat A, B dan juga C ya. A, B, C ya. 75 dan 76 sahaja. Okay, so we continue lesson at our next class. Thank you again